Selamat datang ke channel Cikgu Chong dan hari ini kita akan sambung untuk tutorial penggunaan kalkulator Classwiz untuk menghitung tambahan dan topik yang akan dibincangkan dalam video ini adalah pengamiran iaitu bab 3 tingkatan 5. Jadi mari kita lihat seterusnya. Jadi dalam video ini kita akan bincangkan macam mana kita buat pengamiran untuk dua bentuk fungsi ini iaitu fungsi AX kuasa N dan satu lagi adalah dalam bentuk kurungan di mana AX tambah B itu dikuasakan N. Jadi itulah dua bentuk yang kita akan buat pengamiran dan untuk pengetahuan semua apa yang dimaksud oleh pengamiran itu sebenarnya adalah satu proses yang terbalik daripada perbezaan. Jadi video yang lepas kita sudah bincangkan perbezaan, jadi hari ini kita akan bincangkan pengamiran. Dan akhir sekali macam mana kita gunakan calculator Classwiz ni untuk membantu kita menentukan nilai kamiran tentu. Dan untuk kamiran tentu apa bezanya adalah dia ada batas atas dan batas bawah di mana kita hanya masukkan nilai itu. Dan selepas kita masukkan nilai itu, kalau kita perhatikan kita tidak lagi wujud C. Sebab kenapa? C itu sudah ditolakkan. Jadi untuk video kali ini kita akan bincangkan bentuk soalan seperti inilah. Jadi mari kita lihat seterusnya. Jadi contoh yang pertama ni contoh 10 saya dapatkan daripada buku teks. Cari nilai bagi setiap yang berikut. Jadi perhatikan di sini semua ni adalah kamiran tentu sebab kita ada batas atas dan batas bawah untuk pengamiran ini. Jadi tidak wujudlah C. Jadi kita carikan pengamiran dahulu, selepas tu kita hanya perlu ganti masuk nilai X tu dengan batas atas dan batas bawah untuk kita tolakkan. Dan akhir sekali kita akan dapatkan satu nilai lah. Jadi perhatikan soalan A, macam mana kita buat pengamiran tu sebenarnya kita gunakan rumus yang diberikan. Iaitu N tu tambah 1, lepas tu kita kena bahagikan dengan N tambah 1. Jadi kita gunakan rumus ni untuk soalan A. Jadi kita perhatikan apa yang kita perlu buat tu, kita perhatikan nombor 2 di sini. 2 tu kena tambah dengan 1. Dan kita perlu bahagikan dengan nilai yang kita tambah tu iaitu 2 tambah 1 tadi. Dan perhatikan kita mesti kena masukkan nilai batas atas dan bawah tu iaitu 3 dan 2 di sini. Jadi pemudahkan kita memang akan dapat seperti contoh tu lah. Cuma contoh tu dia tidak tunjukkan langkah yang secara terperinci seperti inilah. Selepas tu kita hanya perlu pemudahkan iaitu kita tambahkan kuasanya iaitu 3 dan bahagi 3. Dan seterusnya kita hanya perlu masukkan nilai batas atas dan bawah tu iaitu gantikan X tu dengan batas atas tu 3. 3 kuasa 3 tu bahagi 3. Tolak dengan 2 kuasa 3 tu bahagi 3. 3 kuasa 3 tu 27 per 3. Tolak dengan 2 kuasa 3 tu adalah 8 per 3. Jadi dapatlah 19 per 3. Jadi seterusnya kita akan kaji pula macam mana kita gunakan calculator untuk membantu kita carikan nilai ini. Jadi apa yang kita perlu tekan tu, kita perlu tekan kepada pengamiran di sini. Jadi kita perlu masukkan kita punya fungsi iaitu X, lepas tu kuasa 2. Dan selepas tu kita perlu tekan arrow ke depan supaya dia turun ke batas bawah tu. Jadi kita masukkan nilai batas bawah iaitu 2. Dan ke depan lagi dia akan pergi ke batas atas tekankan 3. Dan kita hanya perlu tekan sama dengan. Dan kita akan dapat nilai yang sebiji sama dengan contoh iaitu 19 per 3. Jadi mari kita teruskan kepada soalan B. Jadi soalan B itu sebenarnya pun bentuk yang sama. Cumanya dia tambahkan dengan satu lagi sebutan. Jadi kita perlu buat pengamiran untuk kedua-dua di sini. Jadi apa yang kita perlu buat tu, kita buat pengamiran dahulu. Buka kurungan besar ni. 3X kuasa 2. Jadi 3 X kuasa 2 tu akan tambah 1. Lepas tu dia akan bahagikan dengan 2 tambah 1. 2X pula pun sama juga. X tu yang asalnya tak ada tulis kuasa tu. Maksudnya adalah kuasa 1 tambah 1 bahagi dengan 1 tambah 1. Selepas tu tutupkan kurungan. Lepas tu tulis batas atas dan batas bawahnya. Selepas tu sebenarnya langkah dalam contoh tu sudah agak lengkap lah. Iaitu kita hanya perlu pemudahkan. X kuasa 2 tambah 1 tu menjadi X kuasa 3. Dan untuk X kuasa 1 tambah 1 tu 2. Jadi kita hanya pemudahkan lah. Jadi pemudahkan tu dengan 3 bagi 3. 2 bagi 2. Dan selepas tu dia hanya tinggal X kuasa 3 dan X kuasa 2 di dalamnya. Jadi sebenarnya kita perlu kaji contoh tu lah. Kenapa perubahan tu seperti itu. Sebenarnya sangat senang aja lah. Jadi selepas tu kita hanya perlu ganti masuk kita punya nilai batas atas dan batas bawah.
iaitu 4 kuasa 3 tambah dengan 4 kuasa 2 tolak dengan negatif 1 kuasa 3 tambah dengan negatif 1 kuasa 2. Dan hasilnya adalah 80. Jadi sekarang saya akan tunjukkan pula macam mana kita gunakan kalkulator Classwiz ni untuk membantu kita. Jadi seperti biasa kita akan tekankan penggambaran dahulu. Masukkan kita punya rumus tu. Kalau anda nak masukkan dengan kurungan pun boleh. 3x lepas tu kuasa 2 tambah dengan 2x tutup kurungan. Tekan arrow ke depan dan kita masukkan kita punya nilai batas bawah. Dan tekan lagi ke depan untuk masukkan nilai batas atas. Tekan sama dengan. Dan kita akan dapat nilai 80. Iaitu sebiji sama dengan contoh kita lah. Jadi mari kita lihat lagi satu contoh untuk kaji bersama. Jadi contoh 11 ni pun sama juga. Cari nilai bagi yang berikut. Jadi perhatikan di sini soalannya pun lebih kurang sama saja. Jadi untuk soalan A itu kita perhatikan apa yang kita perlu buat tu. Pertama sekali kita mesti kena pecahkan. Kalau kita perhatikan dia dalam bentuk pecahan, kita akan cuba untuk lihat adakah kita boleh pecahkan kepada satu persatu. Dan perhatikan dia memang boleh pecahkan iaitu x kuasa 3 tu bahagi dengan x kuasa 2 dan 2x kuasa 2 tu bahagi dengan x kuasa 2. Selepas dia bahagi tu dia hanya tinggalkan x tolak 2. Dan pada peringkat ni sama juga dia tidak tunjukkan langkah yang terperinci. Jadi apa yang langkah yang terperinci tu maksudnya langkah ini dia sudah hilangkan lah. Jadi kita hanya perlu buat seperti ini iaitu x 1 tambah 1 bahagi dengan 1 tambah 1 tolak dengan untuk yang nombor tu kalau dia tak ada x langsung kita hanya perlu tambahkan x kepadanya sajalah. Dan kita tuliskan nilai batas atas dan batas bawah. Jadi selepas siap penggambaran dia hanya ganti masuk nilai batas atas dan batas bawah untuk kita tolakkan. Jadi sekarang kita tolakkan macam mana kita gunakan kalkulator untuk membantu kita. Jadi tekan penggambaran tu. Lepas tu masukkan rumusnya iaitu kurungan. Kita boleh masukkan rumus yang asal iaitu kita masukkan pecahan. Lepas tu yang atas tu adalah x kuasa 3. Jadi untuk kuasa 3 tu kita perlu tekan shift kuasa 2. Lepas tu tolak dengan 2x kuasa 2 turun ke bawah. Bawah tu adalah x kuasa 2. Lepas tu naik atas, tutup kurungan. Dan kita perlu tekan arrow ke depan. Dan dia akan turun kepada batas bawah, tekan 1. Dan tekan arrow ke depan lagi untuk masukkan nilai batas atas. Tekan sama dengan. Dan kita akan dapat nilai yang sama iaitu negatif 1/2. Jadi kita lihat pula soalan B. Iaitu contoh yang akhir sekali untuk video ini. Jadi perhatikan bentuk ini dia berlainan daripada bentuk sebelum ni. Maksudnya cara untuk buat penggambaran tu ada berbeza sikit. Iaitu kita perlu gunakan rumus ini. Jadi rumus ini perlu digunakan apabila anda perhatikan dalam tu adalah satu ungkapan. Iaitu ada AX tambah B. Dan ungkapan dalam ni biasanya adalah linear sahajalah. Jadi kita perhatikan apa perubahannya supaya kita tahu langkah kerjanya. Jadi perubahannya sebenarnya sangat mudah saja. Yang luar ini memang kita akan tambah 1 saja. Dan di bawah ni ada berbeza sikit. Jadi selain daripada bahagi dengan n tambah 1, dia juga bahagikan dengan A. Dan A itu dari mana? A itu dari atas ini. Jadi kita cuma perlu gunakan rumus ni untuk buat penggambaran untuk contoh B ini. Jadi kita perhatikan soalan B seperti biasa. Untuk contoh dalam buku teks tu biasanya dia memang tidak tunjukkan langkah terperinci lah. Maka kita boleh tambahkan sendiri semasa kita buat latihan. Yang bahagian ni kita akan tukarkan menjadi apa? Dalam tu kita tuliskan semula. Dan kuasa untuk kurungan ni kita akan tambahkan dengan 1. Dan semasa kita bahagi tu, ingat selain daripada bahagi dengan 4 tambah 1 tu, anda perlu bawakan nombor yang di depan X tu ke bawah. Iaitu dia kena bahagikan dengan 2 sekali. Jadi tuliskan pada atas dan bawah. Jadi itu saja perbezaannya. Jadi seterusnya kita boleh kaji langkah dalam contoh tu lah. Jadi langkah yang pertama dalam contoh tu dia sudah memudahkan semua langkah tu. Iaitu 4 tambah 1 tu menjadi 5. Dan bawah tu 4 tambah 1 tu menjadi 5. Jadi itulah bezanya. Selepas tu dia masukkan nilai batas atas dan batas bawahnya. Dengan bawah tu dia sudah darabkan menjadi 10. Jadi kita tolakkan, kita dapat ni 122 bahagi 5. Jadi seterusnya kita akan gunakan kalkulator Classwiz ni untuk membantu kita mencarikan nilai ni. Jadi tekan penggambaran, lepas tu masukkan fungsinya iaitu kurungan.
2x tolak 5 tutup kurungan, tekan kuasa 4. Kita perlu masukkan ini dan kita perlu masukkan 4. Dan tekan ke depan, tekan lagi sekali untuk pergi ke batas bawah, tekan masuk 2. Tekan lagi sekali untuk batas atas, tekan masuk 4. Tekan sama dengan. Dan kita akan dapat nilai yang sebiji sama dengan contoh kita. Jadi sebenarnya agak senang untuk kita semakkan jawapan lah. Tapi anda perlu ingat yang kalkulator ni sekadar untuk kita semakkan nilai akhir saja atau jawapan akhir saja. Langkah kerjanya anda tetap kena mahir sebab kalau tidak ada langkah kerja, kemungkinan besar jawapan anda tu juga tidak akan diberi markah. Jadi begitu saja untuk perkongsian kali ini, iaitu macam mana kita gunakan kalkulator ClassWiz ni untuk membantu kita menentukan nilai kamaran tentu. Jadi selepas pengungsian ni, saya percaya mungkin ada antara anda yang berminat untuk membeli kalkulator ClassWiz ni. Jadi seterusnya saya akan kongsikan satu tutorial macam mana kita boleh membelinya melalui Casio Official Store di Shopee Malaysia yang saya rasa sangat berbaloi. Jadi tanpa melengah masa, mari kita saksikan. Jadi Cikgu Chong sekarang akan demo kepada anda macam mana nak membelinya. Jadi Cikgu Chong sudah letakkan link dalam setiap video tutorial mengenai kalkulator ClassWiz ni. Jadi anda tekan mana-mana satu saja. Selepas tu anda tekan bahagian penerangannya dan anda akan nampak terdapat link item kalkulator Casio ClassWiz ni. Jadi anda boleh tekan link tersebut dan pastikan telefon anda sudah memasang aplikasi Shopee Malaysia. Dan di sini anda boleh tekan add to cart dan dia akan link anda ke aplikasi Shopee Malaysia. Jadi kita akan pergi ke laman yang menunjukkan Casio Scientific Calculator FX570EX dan harga originalnya adalah 79 dan ini sellernya adalah Casio Official Store iaitu casio.os. Dan di sini kalau anda perhatikan terdapat satu tawaran iaitu free L-shape folder. Jadi ini adalah satu tawaran khas yang ditawarkan oleh Casio Official Store. Selepas tu anda tekan add to cart. Dan di sini saya nak kongsi dengan semua macam mana kita nak masukkan satu kod diskaun khas daripada channel Cikgu Chong. Tu tekan tick dulu. Lepas tu anda masukkan di sini, tekan enter shop voucher code. Tekan show huruf kecil CCW iaitu singkatan nama saya lah. Lepas tu tekan apply dan anda akan dapat jimat lagi RM5. Jadi di sini anda punya harga tu menjadi 74 sahaja. Selepas anda masukkan semua kod tu, anda boleh buat pembelian lah. Jadi itu saja untuk video kali ini. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.